Dan yang ketiga, kita bersama pula dengan Cikgu Muhammad Safwan. Wow, kita bacakan sedikit berkenaan dengan latar belakang beliau. Cikgu Muhammad Safwan, guru matematik Sekolah Kebangsaan Datuk Sharif Hamid dan juga pernah mendapat tempat keempat di dalam Mathematic Joyful Learning CMAT Kitab Indonesia 2020 dan pernah juga dinobatkan sebagai Guru Ikon STEM Negeri Sarawak pada tahun 2018. Kita bersama dengan Cikgu Safwan. Hai, Assalamualaikum. Wow, siap pakai baju batik dengan topi cowboy. Pakai baju batik lagi dengan topi lagi. Boleh dengar suara saya? Boleh, clear. Alhamdulillah. Oh, okay. Itu topi apa tu? Sebentar lagi Ini kena bagi tahu tu. Nanti saya bagi tahu. Kita akan kongsikan. Oh, hari ini topik yang menarik berkenaan dengan sesi hands on yang ketiga pukul 3 hingga 3:30 petang, meneroka keindahan di sebalik matematik. Jom kita meneroka bersama dengan Cikgu Safwan. Dipersilakan. Okey, baik, saya minta pilot untuk sharekan saya punya slide. Dapat tak share saya punya slide? Dia belum timbul lagi. Okey, dah timbul. Okey, sekejap Alright, boleh nampak tak saya punya slide? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua penonton yang masih lagi setia bersama saya. Hari ini kita nak meneroka keindahan di sebalik matematik. Okey, jadi objektif untuk sesi hands-on pada petang ini, yang pertama kita nak hasilkan satu corak ulangan dari bentuk 2D, dan objektif yang kedua kita nak kenal pasti bentuk asas dan juga teknik untuk menghasilkan corak ulangan, dan yang ketiga nak dapatkan sedikit idea untuk jalankan aktiviti untuk PDPR ataupun PDP nanti. Okey. Baik, sebelum saya mulakan aktiviti hands-on, mungkin anda boleh sediakan dengan bahan dan peralatan. Okay, mungkin yang dah tengok dekat Facebook, saya dah tulis bahan dan peralatan yang diperlukan. Saya nak mulakan dengan satu teka-teki. Teka-teki ni tak dapat hadiah lah. Kita cuba bagi celik minda sikit. Baik, yang pertama saya nak tanya, kenapa ada sesetengah pensel dia berbentuk heksagon? Dia punya keratan rentas dia bentuk heksagon. Okey, cuba jawab, simpan dulu jawapan anda dan kita akan teruskan dengan aktiviti hands on. Okey, ini dia peralatan, alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama kita kena ada kertas A4, kita kena ada pembaris, kad, pensel warna, pensel, gunting, pita pelekat dan juga pemadam. Okey, bahan yang pertama kita perlukan scraping kad. Yang ni saya gunakan kad yang ada di rumah je, barang-barang terpakai je. Okey, so barang-barang ni mudah kita cari. Yang ni kotak saya ambil. So kotak ni saya ambil besar sikit saiz dia supaya penonton nampak. Okey, bentuk dia segi 4 sama. Tak kisah, yang ni saya nak demo dulu macam mana kita nak buat acuan. Baik. Okey, kemudian apa yang perlu saya buat, saya akan tandakan dengan perkataan PART, part. PART. Bermula dari penjuru atas sebelah kiri. P, A, R dan T. Okey, saya harap penonton boleh nampak. Jangan salah tulis, jangan terbalik dia punya susunan. Okey, pastikan dia punya susunan ni ikut arah jam. Yang ini dia punya panduan ni lah. PART. Kepada yang ada bahan boleh ikut bersama-sama saya. Kepada yang belum sempat lagi nak cari bahan, pastikan anda cuba, sebab kita sediakan 10, bukan 1, bukan 2, tetapi 10 hadiah menarik untuk peserta yang paling kreatif. Okey, baik, kita teruskan dengan sesi kita pada petang ini. Apa yang kita nak buat? Okey, saya nak lukis garisan. Saya nak potong kat kotak sini, bahagian ni, garisan yang akan rentas kat sini. Bukan rentas negeri, bukan rentas daerah, tapi rentas kotak ni. Kemudian dekat sini. Okey, garisan nak buat tu tak kisah, ikut kreativiti anda. Macam mana pun tak kisah. Okey, yang paling penting kita serlahkan kreativiti kita pada petang ini. Okey, saya nak buat macam ni. Okey, saya lukis, tak kisahlah bentuk apa pun boleh. Macam mana garisan pun boleh, garisan lengkung boleh, garisan zigzag pun boleh, tak ada masalah. Okey, sudah siap.
Baik, kemudian saya akan buat yang melintang. Yang ni yang menegak, sekarang ni yang melintang. So nanti kita akan ada 4 bahagian. Okey, saya lukis. Alright. Mungkin penonton tertanya-tanya, apa benda Cikgu Safwan nak buat pada petang ni? Ikut sampai habis sesi bengkel saya. Okey, so dah corak ya seperti ini. Apa yang perlu kita buat selepas ini, kita akan gunting. So saya dah sedia gunting, kita akan gunting. Pastikan anda menggunting ikut garisan yang telah kita lukis tadi. Okey, kita gunting ikut garisan yang telah kita lukis. Baik, saya nak jimat masa ni sebab saya ada banyak benda saya nak tunjuk. Saya akan tunjukkan yang saya dah gunting ni. Okey, ini dia rupa dia. Bila kita dah gunting, kita akan dapat 4 bahagian seperti ini. Okey. Yang ni kita nak buat acuan kita nak buat acuan dia dahulu. Okey. So apa saya nak buat dengan 4 bahagian ni, saya nak rombak balik dia punya susunan. Okey, saya nak susun balik. Macam mana saya nak susun dia balik? Ini petua dia. Okey, ini petua dia. Tadi PART, sekarang ini nampak tak? Sekarang ini dia punya ejaan dia terbalik. Tadi PART, sekarang ni TRAP. Part sekarang ni dah jadi trap. Okey, so petua dia kita susun dulu huruf T. Sekejap saya ambil pembaris tindan dia. Kalau tak dia terbang nanti. Okey, so huruf T di sini. Kemudian R di sini. Kemudian huruf A di sini. Dan yang terakhir huruf P. Okey, so saya akan dapat satu acuan. Nampak tak acuan ni? Acuan ni saya buat saiz besar supaya penonton boleh nampak. Okey, so saya dah siap saya punya acuan. Sekarang ni saya ambil selotip. Alamak, saya lupa nak tanda dulu selotip ni. Nak kena cari dia punya hujung dia tu. Nasib baik cepat jumpa. Kalau tak, sebab setengah jam je memang kita tak sempat. Saya dah sedia siap-siap semua bahan-bahan ni supaya saya dapat kongsi dengan penonton lebih banyak lagi info-info yang menarik. Sekejap kita tampal supaya dia bercantum. Okey, so tampal cantik-cantik supaya dia bercantum macam ni. Dan saya ada satu lagi tips. Sebab kita akan gunakan acuan ni untuk tekap dekat atas kertas. Okey. Sekejap saya ambil, lupa saya nak potong tadi siap-siap. Patutnya saya dah ready tadi siap-siap, saya terlupa. Okey, so kita tampal dia dekat sini supaya melekatlah ke 4 bahagian tu supaya dia tak terputus. Okey, dah siap saya punya acuan ni. Kemudian tips dia nanti kalau kita nak letak di atas kertas, tak nak bagi bergerak, kita tampal lagi selotip di belakang dia ni. Nampak saya letak selotip di belakang ni, saya buat. Selotip ni pun dia warna luxina, tak nampak. Mungkin tak nampak clear lah. Okey, so saya buat macam ni. Saya gulungkan dia supaya bahagian yang melekat ni dekat luar. Saya pegang ni melekat, saya tampal dekat sini. Okey, so saya rasa penonton dapat ikut. Sediakan kita punya acuan. Okey, siap dah saya punya acuan ni. Saya letak di tepi dulu. Dan saya sediakan satu acuan yang saiz dia lebih kecil. Okey, dia punya ukuran dia ni lebih kurang 5 cm. Okey, dia punya ukuran ni lebih kurang 5 cm. 5.3 cm. Kenapa 5.3 cm? Sebab saya gunakan kertas A4. Okey, saya gunakan kertas A4, saya potong, dia akan jadi bentuk segi 4 sama. Okey, so satu petak tu ukurannya lebih kurang 5.3 cm. So saya akan gunakan acuan ni, saya akan tekap dan saya akan lukis. Okey, so cikgu-cikgu ataupun penonton boleh gunakan pensel. Okey, petang ni saya tak nak guna pensel sebab kalau saya guna pensel tak nampak nanti. Saya akan gunakan marker pen supaya nampak. So, saya lebih suka mulakan daripada tengah. Okey, ada yang mula dari tepi, tak kisah, tapi saya suka mula daripada tengah. So kita letak di tengah ni sebab dekat sini saya nampak ada tanda lipatan ni. Saya tahu dekat mana tengah dia. So saya letak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lukis. Saya ikut dia punya acuan. So nanti saya akan terangkan apa di sebalik aktiviti yang kita buat ni. Apa kaitannya dengan matematik. Sekarang ni mungkin tuan-tuan tak nampak lagi, penonton-penonton tak nampak lagi apa kaitan aktiviti pada petang ni dengan matematik. Sekejap lagi saya akan terangkan.
Okey, saya akan lukis, saya akan tekap lah ikut dia punya acuan. Okey, yang biasa ni yang pertama ni sangat penting Okey, dah siap saya punya lukisan yang putus-putus ni, pastikan dia bersambung. Kemudian kita boleh lukis lagi. Okey, nampak tak sekarang ni? Saya sambung lagi di sebelah. Dan dekat sebelah ni pun saya boleh sambung. Okey, nak jimatkan masa lagi, saya dah ada yang dah siap. Nampak tak? Apabila saya lukis, dia akan memenuhi ruang. Dia akan penuh. Dia akan penuh satu permukaan kertas segi empat sama ni. Nampak? So, jadi cikgu boleh ambil pensel warna dan warnakan. Boleh imagine ikut apa-apa yang kita nampak. Contohnya macam yang ni saya nampak macam daun maple. Okay. Saya dah tengok ada yang komen tesselasi. Betul lah. Ini petang ni tajuk dia berkaitan dengan tesselasi. Okay, serlahkan kreativiti anda, boleh guna warna. Kita warna. Dan saya nak tunjukkan kepada penonton contoh yang dah siap. Hasil kerja saya yang dah siap. Okey, saya rasa penonton dah dapat idea gambaran macam mana kita nak buat. Ini contoh ya, saya dah warna yang dah siap Okey, ini satu contoh saya menggunakan bentuk segi empat sama je tadi. Kemudian saya rombak, saya dapat satu acuan. Acuan ni bentuk seperti daun. Kemudian saya ada juga buat daripada bentuk yang sama, daripada bentuk segi empat sama juga. Agak-agak ni macam apa ni? Cuba komen sikit saya nak tengok. Okey. Saya dah nampak dah jawapan. Ini dia bentuk ataupun kucing. Okay, kita boleh juga buat corak-corak ulangan berdasarkan apa yang kita imagine. Okay, dengan menggunakan bentuk asas, bentuk segi empat. Okay, baik. Yang di sini, yang ni saya nak biar penonton cuba teka agak-agak apa benda ni. Okay, macam-macam jawapan yang saya nampak dan boleh teka tak bentuk apa yang saya gunakan. Okay. Saya nak penonton-penonton teruskan anda, teruskan bersemangat untuk mengikuti bengkel saya pada petang ini. Saya akan share macam mana kita nak buat corak-corak seperti ini. Nothing is impossible. Mathematics is beauty. Matematik ni memang cantik. Jadi saya minta pilot untuk tayangkan saya punya slide. Dipersilakan. Baik, untuk menghasilkan tesselasi, kita kena tahulah bentuk-bentuk asas. Bentuk apa yang kita boleh gunakan sebenarnya. Okey, so yang pertama sekali saya ada bentuk segi empat sama. Okey, adakah segi empat sama ni kalau saya guna bentuk yang sama, segi empat sama, adakah dia dapat menutup ruang? Itu persoalan yang pertama. Boleh tak saya guna bentuk segi empat sama dan adakah dia menutup ruang? Kita tengok Okey, so segi empat sama ni sebenarnya dia boleh digunakan untuk menutup ruang dan bila kita guna dia secara berulang-ulang kali, dia dapat menutup permukaan satah dan dia tidak bertindan antara satu sama lain dan tak ada ruang sikit pun di tepi-tepi. Okey, next, bentuk segi empat tepat. Kalau bentuk segi empat tepat pun sama juga, kalau saya guna dia secara berulang kali, saya tutup, dia tak akan ada kawasan yang bertindan, dia tak akan ada kawasan yang kosong. Okey, so yang seterusnya bentuk segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi juga boleh digunakan. Okey, next. Ni bentuk apa ni? Kalau murid-murid ni dia kata ni bukan segi empat sama dah. Kalau kita ubah dia punya orientasi, murid-murid biasanya dia akan kata ni bentuk lain cikgu. Okey. Baik, ini bentuk rhombus juga boleh digunakan dan kita ada bentuk hexagon. Bentuk hexagon ni saya rasa mungkin penonton familiar pernah tengok macam mana. Okey, dan daripada bentuk-bentuk asas ini, kita ada 3 bentuk asas sebenarnya, bentuk segi empat sama. Sebab apa? Segi empat sama ni kalau kita gabung, 2 segi empat sama kita akan dapat segi empat tepat. Okey, sebenarnya ada 3 bentuk asas, segi empat sama, segitiga sama sisi dan hexagon boleh digunakan untuk menghasilkan satu corak yang kita kenali sebagai non-regular tessellation. Minta maaf saya punya slide ni salah non-regular tessellation. Okey, so kalau kita gunakan bentuk asas yang sama, segitiga sama sisi, hexagon, ia dikenali sebagai regular tessellation. Okey, kemudian daripada bentuk-bentuk asas ini kita boleh ubah dia untuk kita hasilkan non-regular tessellation seperti penonton tengok gambar di sebelah kanan ni. Nampak tak? Ini merupakan contoh non-regular tessellation. Okey, dia berbentuk non-regular polygon. Okey,
So, macam mana kita nak hasilkan bentuk non-regular tessellation? Kalau di sini penonton tengok, saya gunakan bentuk segi empat sama, dan daripada bentuk segi empat sama ni, saya boleh hasilkan satu corak non-regular tessellation. Dan sekejap lagi saya akan share dengan penonton apakah apps yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan corak-corak tessellasi ni. Okey, gambar yang kedua, kalau penonton tengok, segitiga sama sisi. Okay, kita boleh hasilkan juga non-regular tessellation. Nampak tak? Okey, kemudian dah kita kenal pasti, dah berjaya mengenal pasti bentuk-bentuk asas untuk menghasilkan tessellasi, dan di sini saya akan kongsikan seterusnya teknik tessellasi. Okey, sebenarnya kalau kita nak bincang tessellasi ni dalam masa 30 minit memang tak cukup. Ni saya pun cut saya punya slide. So saya terangkan secara ringkas ya. Untuk buat acuan tadi, okey, untuk buat acuan tadi sebenarnya dia ada teknik. Ada 3 teknik. Mungkin ada penonton pernah dengar ataupun familiar dengan perkataan-perkataan ini. Yang pertama, untuk menghasilkan corak tessellasi ataupun kita nak buat acuan ni, kita gunakan teknik translasi. Dan yang kedua, pantulan, dan teknik yang ketiga, putaran pada satu titik. So ini 3 teknik yang kita gunakan, dan kita boleh gabung juga sebenarnya teknik-teknik ini. Contohnya saya nak gabungkan pantulan dengan translasi. Cikgu matematik sekolah menengah lagi terror daripada saya. Saya tak tahu sebab saya ajar sekolah rendah je. Tapi teruskan. Kita teruskan. Nampak? Yang ini translasi. Baik. So next kita akan tengok, kita akan imbas balik tadi, sebentar tadi saya dah tunjuk corak yang saya buat. Okay, yang ni saya gunakan PowerPoint untuk hasilkan, dan apa sebenarnya yang berlaku tadi. Mungkin penonton tak nampak, mungkin penonton tak faham apa yang berlaku, kenapa saya ubah daripada part jadi track. Sebenarnya dekat sini, apa yang berlaku, kalau tuan-tuan tengok, asas bentuk yang saya gunakan segi empat sama. Okey, tadi kita dah tengok kan slide yang sebelum ini, slide yang kedua, bentuk segi empat sama, dan nampak tak bahagian ini? Bahagian ini, okey, bahagian yang berlorek ni saya potong, saya translasikan dekat sini. Saya pindahkan ke sini, saya gerakkan dia ke sini. Begitu juga dengan bahagian yang di sebelah kanan ni, nampak tak bahagian yang berlorek? Saya potong kat tepi ni, saya gerakkan di sini beberapa unit dan saya tempel dekat sini. Okey? Nampak tak? So, selain daripada bentuk segi empat sama, bentuk segi tiga sama sisi juga kita boleh gunakan. Okey, jom kita tengok apakah teknik yang saya gunakan untuk menghasilkan acuan ini. Okey, penonton-penonton boleh komen dekat ruangan chat agak-agak apa teknik yang saya gunakan. Okey, kita imbas balik, kita refresh balik apa yang kita belajar tadi. Alright. So saya ada bentuk segitiga di sini, saya potong. Ini ingat tadi saya lukis, saya gunakan marker pen, saya potong, saya lukis, kemudian saya potong, kemudian okey, cuba teka agak-agak apakah teknik yang saya gunakan. Okey, sebenarnya nanti sekejap lagi saya tunjuk. So, saya ambil corak ni, kemudian saya letak dekat atas kertas, saya lukis. Kemudian saya ambil lagi, saya lukis sehingga dia dapat menutup ruang menggunakan bentuk yang sama. Okey, daripada bentuk poligon sekata kepada bentuk poligon tak sekata. Okey, teknik bentuk asas saya guna segitiga sama sisi, teknik untuk buat acuan putaran pada 60 darjah. Okey, dan saya nak buat corak tessellasi ni, saya menggunakan putaran dan juga translasi. Okey, next kita akan tengok di manakah aktiviti ini kita dapat implementasi dalam PDP ataupun PDPR. Ini dia contoh buku teks matematik tahun 3, rupanya tahun 3 dah belajar dah. Okey, dan kita ada satu lagi matematik tingkatan 5, rupa-rupanya murid-murid di sekolah pun dah belajar, dan saya gunakan projek ini sebenarnya daripada buku teks matematik tingkatan 5. Cuma saya ubah sikit dia punya aktiviti. Okey, kalau matematik tahun 3 macam mana kita nak relate aktiviti pada petang ini? Kalau matematik tingkatan 5 saya rasa memang dah jelas, saya dah sebut tadi tentang translasi, tentang putaran dan juga pantulan. Okey, di sini dia punya DSKP kalau untuk sekolah rendah matematik tahun 3, 7.3, poligon sekata.
7.32 menghasilkan corak berasaskan bentuk poligon sekata. Itu yang matematik tahun 3. So, yang form 5 ini teselasi. Okay, saya tak nak ulas banyak tentang sekolah menengah sebab saya tak mengajar sekolah menengah. Baik, sekarang ni saya nak share aplikasi yang kita boleh install free saja, free of charge. Okey, ini sekejap Ini saya dapat daripada laman web mathslearningcenter.org. Yang ni kita boleh kaitkan aktiviti ni dengan matematik tahun 3. Macam mana kita nak hasilkan corak. Mungkin cikgu-cikgu ada yang pernah guna. So saya akan ambil satu bentuk. Di sini saya nak kongsi dengan penonton macam mana kita boleh gunakan aktiviti ini sebagai satu penerokaan. Okey, soalan saya yang pertama. Saya nak tanyalah kepada penonton-penonton. Bentuk apa saya boleh guna? Dekat sini, dekat sebelah kiri ni ada bentuk segitiga sama sisi, bentuk segitiga, segitiga juga, segi 4 sama, bentuk rhombus, bentuk trapezoid, bentuk rhombus dan juga heksagon. Bentuk apa yang saya boleh gunakan untuk menutup kawasan segitiga yang warna hitam ni? Cuba komen tengok, bentuk apa yang boleh digunakan untuk saya menutup ruang ini. Okey, so saya boleh gunakan bentuk segitiga, saya padam balik. Saya gunakan bentuk segitiga. Saya susun sehingga dia boleh menutup ruang. So di sini kita ada bentuk-bentuk asas yang saya sebutkan tadi, bentuk segitiga, bentuk segi 4 sama, bentuk heksagon, dan kita boleh hasilkan corak teselasi daripada apps ni. Yang ni online appsnya. So macam mana saya nak, okey sekejap saya ambil cursor saya tarik, saya ubah. So saya dah hasilkan satu acuan untuk teselasi. Kemudian saya boleh pilih pula warna. Contoh saya ambil biru dengan kuning. Ni warna-warna perlih ni. Kemudian saya klik tessellate. Nampak tak? Saya dah hasilkan satu corak teselasi. So bentuk-bentuk lain juga kita boleh explore dia. Okay, kita klik pada edit. Kita ubah, kita angkat. Kemudian saya boleh tukar warna dan kita tessellate. Okay, so kita dah dapat hasilkan bermacam-macam corak dengan menggunakan aplikasi dalam talian. Saya pun dah nampak komen-komen daripada penonton, gabungan pendidikan seni dan juga matematik. Okay, so next. So ini juga aplikasi dalam talian daripada laman web NCTM. Baik, apa yang kita dapat? Sebenarnya kita meneroka keindahan matematik. Keindahan matematik ni sebenarnya banyak. Dalam masa 30 minit ni saya tak sempat nak ceritakan semua. Apa yang penonton tengok di sini, ada corak-corak teselasi yang kita dapat jumpa daripada struktur bangunan dan juga alam semula jadi. Contohnya buah nanas dan juga dekat sini sarang lebah ni. Juga ada teselasi kat situ. Mungkin tuan-tuan dah dapat jawapan, penonton-penonton dah dapat jawapan kenapa pensel berbentuk heksagon. Okey, nanti saya tunjukkan. So next, selain daripada alam semula jadi, teselasi juga ada kaitannya dengan reka bentuk. Okey, saya ada dua lipatan. Satu yang warna biru, satu yang warna pink. So saya nak tengok penonton-penonton boleh tak teka antara yang biru dengan yang pink, yang mana lebih cepat saya buka. Okey, yang biru ataupun yang pink. Yang ini ada kaitannya dengan teselasi dan juga origami. Yang ni gabungan teselasi dan origami, dan saya akan cerita apa kaitannya dengan kejuruteraan. Okey. So yang ini warna biru, saya buka. Agak-agak cepat ke lambat? Okey, saya buka. Kemudian berapa lama saya tutup? Alamak. Okey. So yang warna biru. Kita tengok pula yang warna pink. Okey, berapa lama saya buka? Okey. Berapa lama saya tutup? Saya buka, saya tutup. Saya buka, saya tutup. So yang mana lebih cepat? Yang warna pink ataupun yang warna biru? Okey, dah ada jawapan. So yang warna pink ni boleh
lagi cepat dibuka. So dekat mana benda ni digunakan? So ada saintis ataupun ahli fizik yang dikenali sebagai Robert Lang, nama dia Robert Lang. Dia buat kajian tentang origami dan juga tesselasi, dan benda ini digunakan pada solar panel. Okey, solar panel satelit. Okey, nampak tak? Bukan sekadar seni, bukan hanya matematik, tapi ia boleh digunakan untuk solve the problem. So kenapa solar panel pakai benda ni? Sebab dia boleh dibuka in one direction, satu arah je. Okey, satu arah sahaja. Kak, tutup pada satu arah, dan dia lebih compact, lebih mudah. So, saya nak jawab balik saya punya teka-teki, saya bagi soalan saya nak jawab. Nanti jangan lupa ada kuis Kahoot lagi. So, dekat sini kenapa pensel berbentuk heksagon, keratan rentas dia berbentuk heksagon? Salah satu sebabnya kita nak menjimatkan, okey, kita nak jimatkan ruang berbanding kalau gunakan bulatan. Okey, kalau bulatan ni dia akan ada ruang-ruang yang terbazir. Kemudian dari segi ini pembungkusan dia, bentuk heksagon ni dia akan lagi rapat. Okey, jawapan yang ketiga, kenapa pensel berbentuk heksagon? Supaya dia tak mudah bergolek. Okey, kalau bentuk bulat dia senang bergolek, kalau bentuk heksagon dia susah sikitlah untuk bergolek. Okey, yang terakhir saya ada iklan sikit. Okey, jangan lupa para penonton serlahkan kreativiti anda. Saya minta anda untuk hasilkan satu corak tesselasi yang menarik. Kemudian kat mana anda nak hantar karya anda, kita hantar di Padlet, dan masukkan maklumat seperti tajuk, nama sekolah anda, email dan sedikit komen. Dekat Padlet ni saya dah tunjuk satu contoh. Tarikh tutup dia 14 Jun 2021 pada hari Isnin nanti. So mungkin tak sempat, penonton boleh screenshot saya punya slide ni, nanti boleh scan dekat QR code, dan kita ada 10 hadiah menarik untuk pemenang. Yang ni pun Cikgu Aman juga sponsor. Terima kasih kepada Cikgu Aman. Dan saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih, dan kita kembali kepada Da'i Dipersilakan, Da'i Azril.